Assalamualaikum and good morning. We meet again. Let's continue our lesson today. Hari ni kita akan buat muka surat 97 and teks ini dia berkaitan tentang keselamatan di bilik kemahiran hidup ya, ataupun sekarang kita panggil RBT ya. Tanpa buang masa kita teruskan ya. Let's read. Safety rules and regulations must be strictly adhered to when you are in the living skills workshop to prevent injuries or accidents. General safety. Inform the teacher immediately if an accident or injury occurs. Ensure the workshop has sufficient lighting and good ventilation. Seek permission before using any equipment. Clean any oil spill on the floor immediately. Personal safety. Read and understand the steps and procedures before starting an activity. Use aprons, gloves, and masks during all activities. Wash hands with soap and water after practical activities. Equipment safety. Use equipment and materials with caution. Store equipment safely after use. Store hazardous and flammable materials in the appropriate place. So, dia ada 3 peraturan umum. Yang satu ialah peraturan umum. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Dan yang ketiga, keselamatan menggunakan peralatan. Jadi, kita pergi ke peraturan umum dulu ya. Keselamatan umum dulu. Dia kata, kalau berlaku sesuatu kemalangan ataupun kecederaan, terus maklumkan kepada cikgu ya, cikgu yang berkenaan lah yang mengajar yang dalam kelas tu ya. Dan nombor 2, pastikan bilik kemahiran hidup ni workshop ni dia mempunyai cahaya yang cukup dan pengudaraan yang bagus ya. Maksudnya buka pintu, semua pastikan tingkap buka ya. Lepas tu lampu kena pasang ya. And then nombor 3, kena minta kebenaran dengan cikgu sebelum menggunakan sesuatu peralatan. Pentingnya supaya cikgu tu dia boleh pantau ataupun dia boleh bagi nasihat lah sebelum menggunakan peralatan itu. Yang ketiganya, bersihkan sebarang minyak yang tertumpah. Kalau ada tertumpah di lantai, kena bersih. Sebab kalau tak bersih, pijak terjatuh, licin kan. Okey, yang kedua, yang kita pergi pula keselamatan diri ya. Keselamatan diri ni, dia kata awak kena baca peraturan dan keselamatan sebelum memulakan sesuatu aktiviti. Pentingnya, contohnya dia kata, jangan bau cecair tu. Nanti awak bau pengsang ke apa. Kena tahulah penting. Lepas tu kena pakai apron, kena pakai sarung tangan, kena pakai mask ya, mask muka ataupun yang mask yang biasanya pakai topi gitulah, yang mask besar ya, untuk menjaga diri daripada cedera. Dan yang ketiga, selepas melakukan sesuatu aktiviti, kena basuh tangan dengan sabun ya. Bahaya mana tak ada bahan kimia ke apa ya. Okey, kita pergi yang ketiga pula, keselamatan menggunakan peralatan ya. Keselamatan menggunakan peralatan ni, okey, yang pertama, setiap peralatan tu kena digunakan dengan berhati-hati. Jangan main-main, guna sambil main-main. Bahaya, main dengan kawan ke apa kan, terhantuk ke. Okey, then yang kedua, selepas guna peralatan tu, kena simpan balik ya di tempat asal. Kalau awak ambil dari almari, kena letak balik dalam almari ya. Kalau ambil dari atas rak, kena letak balik atas rak ya. Dan yang ketiga, pastikan simpan dengan baik-baik ya, terutama benda-benda yang senang terbakar ya, mudah terbakar, bahaya. Jadi kena simpan mungkin dalam almari kaca ke ataupun dikunci ke ya. Kena berhati jauh daripada api ke, bahaya ya. Okey, jadi yang ini semua tentang peraturan ketika menggunakan bilik kemahiran hidup. Dan sekarang di bawah ni ada 6 ayat di mana awak kena menentukan betul atau salah. Okey? Kalau betul, true. Kalau salah, false ya. So, dia kata state
true or false. Nyatakan betul atau salah. Okay, number 1, nombor 1. Get consent before using any tools. Okay, dia kata minta kebenaran sebelum menggunakan sesuatu peralatan. Minta kebenaran dengan cikgu. Betul atau salah? True or false? Okay, tulis. Kalau betul, tulis true kat hujung. Kalau salah, tulis false kat hujung dia. Ya, hujung ayat dia. Okay, itu number 1. Number 2, do not put away equipment after each use. Nombor 2, dia kata jangan tak payah simpan ya peralatan selepas guna. Maksudnya kalau guna, tinggal je. Okay, betul atau salah? True or false? Tulis kat hujungnya, true or false. Okay, number 3, inform your friend if an injury happens. Okay, kalau berlaku sesuatu, maklumkan kepada kawan awak. Pada kawan ya, dia kata kawan. Betul atau salah ya? Kalau betul, true. Kalau salah, false. Okay. Number 4, 4, hands must be washed with water after practical activities. Dia kata selepas melakukan sesuatu aktiviti, basuh tangan dengan air. Air sahaja. Betul atau salah? True or false? Okay. Number 5, nombor 5. Aprons, gloves and masks are only used in certain activities. Dia kata apron, sarung tangan dengan mask muka ni, mask pakai untuk aktiviti tertentu sahaja. Betul atau salah? Maksudnya boleh masa ni tak boleh pakai, masa tu tak payah pakai. Betul atau salah ya? True or false? Okay, number 6, last one, nombor 6, yang terakhir. The workshop should have adequate lighting and good ventilation. Dia kata bilik kemahiran hidup ni, bilik yang pertukan ni kena lampu kena cukup cerah dan pengudaran dia kena baik. So, betul atau salah? True or false? Okay, so teacher nak awak buat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam English 2 ya. Salin tajuk dia dan salin ayat di bawah ni dan tulis jawapan di hujung ya. Dah siap tangkap gambar dan WhatsApp ke teacher ya. Hantar ke teacher ya. So, itu saja kelas kita pada hari ini. And then jumpa lagi ya. Jaga diri, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.